mereka yang vaksinasi lengkap. Sehingga 86 hingga 90% saya tidak ada yang masuk ke dalam hospital. Bagi risiko yang jangkitan bergejala 84 hingga 88% tidak perlu juga untuk masuk ke dalam hospital. Dan jika kamu tengok bagi yang dalam risiko kemasukan ke ICU juga, setelah kamu menerima vaksinasi yang lengkap, 83% juga jika kamu mempunyai vaksinasi yang lengkap, risiko untuk kematian cukup rendah, iaitu 87 hingga 88% mereka yang menghadapi COVID tidak ada yang terlibat dalam kematian. So peratusannya meningkat dengan mendadak dari segi risiko yang menyebabkan kebaikan. Walaupun kita menghidap tapi jangkitan COVID tidak membawa kepada kematian dan juga kemasukan ke unit rawatan rapi. Ini target kita yang kita telah capai. So, kalau kita tengok, ini adalah buktinya penggunaan, kalau yang berwarna biru itu adalah penggunaan katil bukan kritikal. Yang warna merah itu penggunaan katil ICU, iaitu unit rawatan rapi, iaitu kritikal. Dan warna hijau itu adalah penggunaan katil PKRC. Ini bagi golongan yang berada dalam kategori ketiga. Dan yang warna hitam itu adalah peratus yang lengkap dos, iaitu vaksinasi yang lengkap. Kamu tengok yang warna hitam tu semakin menaiknya, kadar vaksinasi yang lengkap semakin menaik. Slide tidak scroll. Slide tidak bergerak. Slide tak bergerak. Nampak tak? Yang ni saya tekan nampak tak bergerak tak? Tak gerak. Dapat. Nampak ke? Nampak. Nampak Okey. Kalau kamu tengok yang warna hitam, tu warna hitam itu, garisan yang warna hitam itu adalah garisan di mana peratusan vaksinasi lengkap semakin meningkat, menunjukkan kadar kemasukan ke hospital. Yang warna biru dan hijau itu menurun. Ini target yang menunjukkan bahawa target kita tercapai dan vaksin berkesan dalam mengawal penyebaran transmission of the COVID-19 yang boleh menyebabkan kematian dan kemasukan ke ICU yang tinggi sebelum ini. Maksudnya vaksin itu berkesan. Kan sebelum ini saya katakan bahawa kita sudah masuk daripada era pandemik ke era endemik. So saya nak ingatkan masuk ini, iaitu kejadian penyakit yang akan sentiasa wujud dalam masyarakat kita, takkan hilang. Tetapi kes pada kadar yang stabil, iaitu rendah. Kes yang membawa kepada kematian, yang membawa kepada kemasukan ke unit kritikal berada dalam keadaan yang stabil dan serta rendah. Okey? So, apabila kita nak mengekalkan suasana endemik ini, kerajaan menyarankan, walaupun kita telah menerima dos primer, which is kita dah lengkap vaksinasi, kerajaan menyarankan bahawa perlu ada tambahan dos yang kita panggil sebagai dos penggalak. Untuk apa? Untuk mengekalkan era endemik itu, supaya kita tidak kembali kepada pandemik. Kita kekal dalam era endemik, iaitu dalam era di mana sentiasa wujud bawa kepada kemasukan ke unit kritikal. So itu keperluan adanya dos penggalak ini. So saya akan terangkan, sebentar tadi saya telah terangkan dos primer. Dos yang kita telah terima pada suntikan pertama dan kedua bagi AstraZeneca, dan bagi CanSino dan juga Johnson & Johnson, hanya satu dos sahaja kita consider dos primer yang telah lengkap. Okay? So,
Apa pula ada orang kata dos tambahan, apa pula makna dia? Dos penggalak ada beza ke? Ada beza Dos tambahan, kita namakan dia dos tambahan, walaupun dia dos yang ketiga ataupun dos yang kedua bagi vaksin CanSino dan Johnson & Johnson, tetapi kita berikan nama dia dos tambahan kepada golongan yang mempunyai individu-individu yang tertentu yang mempunyai kadar imun yang rendah. Contohnya pesakit HIV, pesakit diabetes, pesakit yang mempunyai kadar imunisasi, penghasilan imunisasi yang rendah. Walaupun kita bagi vaksin kat dia, penghasilan imunisasi dia tak optimum. Tidak optimum. So kita perlu bagi dos tambahan kepada dia. Dia still dos ketiga, tetapi tempohnya, jarak tempohnya berbeza. Apakah perbezaannya? Saya tunjuk dekat dalam slide ini. Kita tengok dos tambahan dan dos penggalak. Dos tambahan adalah dos vaksin yang kita bagi kepada golongan yang insufficient immune response. Walaupun dia dah terima dos primer, tetapi dia masih belum mampu menghasilkan kadar imunisasi yang optimum. So kita kena beri dos tambahan. Dos, dia tetap juga dos ketiga, tetapi tempohnya berbeza. Dia perlu diberikan sekurang-kurangnya selepas 28 hari apabila dos telah lengkap, which is kamu dah bagi dos primer, suntikan kedua dah bagi untuk Pfizer, AstraZeneca dengan Sinovac, kamu kena kira 28 hari selepas itu dia kena terus diberikan dos yang ketiga. Kita namakan ini adalah dos tambahan. Siapa yang dapat ni? Pesakit kanser, orang penerima organ, pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis. Okey? Pesakit ini mempunyai imuniti yang rendah, penghasilan imun badan yang rendah, ia perlu diberikan segera dan kita namakan dia sebagai dos tambahan. Okey, walaupun dia dos ketiga, kita namakan dia sebagai dos tambahan kerana tempohnya berbeza. Apa pula makna dos penggalak? Which is booster dose. Diberi kepada penerima vaksin yang dah lengkap, tetapi vaksinasi dia, immunity dia makin berkurang. Untuk pengetahuan semua, imun dalam badan kita akan semakin berkurang apabila masa semakin panjang. Kita akan makin berkurang imun badan kita apabila masa makin panjang. Macam kita selalu dengar, orang makin berumur, imun badan dia, antibody dia lemah, rendah. Seperti itu juga bagi vaksin COVID, selepas 6 bulan menerima vaksin, kita perlu diberikan lagi satu dos, which is dos yang ketiga kita namakan dos penggalak. Dia bukan dos tambahan. Dos tambahan bagi pesakit yang imuniti rendah, pesakit kanser, buah pinggang dan sebagainya, 28 hari je terus bagi. Kita namakan dos tambahan. Tetapi dos penggalak ini bagi orang yang normal, frontliner, warga emas berusia 60 tahun yang tidak mempunyai penyakit imunisasi yang rendah, yang tidak ada kanser, tidak ada dialisis, tidak ada masalah buah pinggang, tidak ada terima organ. So golongan-golongan ini sama sekurang-kurangnya 3 selepas 2 lengkap. Maksudnya saya dah dapat dos primer. Selepas 3 hingga 6 bulan, saya akan terima lagi satu dos. Kita namakan dia adalah dos penggalak, which is booster dose. Okey, faham tak? Jelas Okey, so tempohnya macam mana? Ia bergantung kepada jenis vaksin. Bagi vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna dan CanSino ataupun Sputnik V, Sputnik 5 kita katakan, perlukan sekurang-kurangnya 3 bulan selepas lengkap dos primer, which is yang kita dah terima
2 dos sebelum ini, dah lengkap 3 bulan, kita boleh terima. Kita boleh terima dos penggalak. Okey? Kita berikan saranan apakah jenis dos bergantung kepada jenis vaksin dos primer kamu. Sebelum ni kamu terima apa? Kalau sebelum ni kamu terima Pfizer, kita sarankan kamu untuk terima Pfizer atau AstraZeneca. Contohnya kalau kamu terima Pfizer, kamu ada alergi. Maksudnya dos kedua kamu sebelum ni, bila kamu terima Pfizer ada alergi, kita tukar. Kita tak bagi kamu Pfizer, kita bagi AstraZeneca. Tapi kalau AstraZeneca kamu terima sebelum ni kamu AstraZeneca, kalau kamu ada alergi, kita boleh bagi Pfizer. Okey? Dia tidak ada masalah vaksin yang berlainan untuk dicampurkan. Okey? Kalau Sinovac, kita boleh bagi Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac untuk dos ketiga. Sinopharm, Moderna, CanSino dan sebagainya boleh bagi Pfizer ataupun AstraZeneca. Bagi vaksin Janssen Pfizer ataupun AstraZeneca sekurang-kurangnya 2 bulan dia bukan 3 bulan. Janssen special dia sekurang-kurangnya 2 bulan tetapi setakat ni yang saya tahu, yang saya rasa kerajaan telah mula bagi adalah Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan CanSino Okey. So, mengapa perlu dos penggalak? Saya dah terangkan apa itu dos primer, which is yang kita dah terima 2 kali sebelum ini. Saya dah terangkan apa dos tambahan. Dia tetap juga dos ketiga tetapi untuk golongannya special, which is selepas 28 hari terus terima. Kenapa kita namakan dos penggalak? Selepas 3 bulan baru dia terima. Okey, itu bezanya. So mengapa kita perlu terima? Sebab selepas suatu tempoh, imuniti individu yang terima vaksin akan berkurangan. Okey, itu sifat penghasilan antibodi dalam badan Walaupun kita tak terima vaksin, antibodi tetap dihasilkan dalam badan. Tetapi cumanya ia tidak spesifik untuk COVID. Jadi manusia telah menciptakan vaksin yang spesifik untuk virus COVID-19. That's why kita kena ambil. Okay, ramai orang kata kita makan ni, makan ni untuk tinggikan antibodi badan. Tetapi kamu kena faham, antibodi yang kita nak lawan ni adalah antigen yang spesifik, yang khas untuk COVID-19. Dan kita perlu keluar. So, badan kita perlu terima vaksin ini. So, imuniti yang dihasilkan, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 akan berkurangan mengikut tempoh masa. Semakin panjang masa berlalu, semakin berkuranglah antibodi dalam badan kita. So, kita perlukan buckle up. Kita perlu buckle up kita punya antibodi. So, kita perlukan booster. Boost kita punya badan. So, kita perlukan dos penggalak. Okey? Kenapa? Dos penggalak ini akan di dalam badan kita ke tahap yang optimum. Okey? Dan barangkali orang akan bertanya, so doktor, kalau dah terima vaksin dos ketiga ni akan ada kemungkinan ke dos keempat, kelima, keenam dan seterusnya? Kemungkinan itu ada. Kerana apa? Setiap perlakuan kita, setiap ketetapan kita, setiap keputusan yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah berdasarkan kajian dan penyelidikan. Okey? Kita tidak menetapkan kamu untuk menerima dos penggalak pada peringkat awal. Kerana apa? Kita perlu melaksanakan penyelidikan. Adakah virus COVID ini mampu dikawal hanya dengan dos primer? Setelah kita kaji dan siasat tidak mencukupi, kita perlukan kepada dos penggalak, iaitu dos yang ketiga untuk meningkatkan antibodi ke tahap yang optimum. Jadi kerajaan akan terus mengadakan kajian dan penyelidikan sebab ini adalah virus yang baru. Virus yang baru berbeza dengan sama juga seperti polio. Polio sebelum ini adalah virus yang merebak ke seluruh dunia. Tetapi dengan penghasilan vaksin, kita
kita dapat mengawal polio. Dan bagi mereka yang tidak menerima vaksin yang menyebabkan polio kembali wujud. So kita kena faham, seperti itu juga virus COVID-19. Okay, so government akan terus mengkaji dan membuat penyelidikan. Jika ada keperluan untuk menerima dos yang keempat dan seterusnya, ia perlu kepada pemberian vaksin. Ia bergantung kepada kajian dan penyelidikan. So kita kena faham dan kita kena bersedia. Kerana apa? Ini adalah virus yang baru yang memerlukan dan melibatkan varian of concern yang banyak, VOC yang banyak, pelbagai coming up, Omicron dan sebagainya. Dan setakat ini alhamdulillah setelah memberikan dos penggalak ada hasilnya yang saya akan tunjukkan. Ini yang saya katakan. Kementerian Kesihatan Chile sebelum kita nak memberikan dos penggalak pada Oktober 2021 telah menunjukkan kajian mereka telah memula memberikan dos penggalak Kementerian Kesihatan di Chile, iaitu apabila dia memberikan dos Pfizer sebagai dos penggalak, keberkesanan vaksin meningkat daripada 54% kepada 95%. Maksudnya antibody kita meningkat 95%. Bagi AstraZeneca, apabila diberikan sebagai dos penggalak, ia meningkatkan sehingga 94%. Dan bagi vaksin Sinovac, jika kita berikan, ia meningkatkan keberkesanan penghasilan antibody ke tahap 74%. Disebabkan inilah kerajaan menetapkan bahawa Pfizer dan AstraZeneca adalah pilihan vaksin yang terbaik untuk berikan sebagai dos penggalak. Dan tetapi kerajaan tidak menafikan untuk memberikan Sinovac sebab apa? Ada kajian lagi satu, mengikut kajian the real world effectiveness of COVID-19 vaccine, maksudnya bersifat globally, keberkesanan dos penggalak berbanding dengan 2 dos vaksin. Kamu tengok, kalau kita ambil 3 kali Pfizer, which is 1 dos penggalak, 99% peningkatan dia. Risiko lebih rendah nak kena COVID sehingga 99%. Kalau kita ambil Sinovac 2 suntikan tambah Pfizer 94%. Kalau kita ambil Sinovac 3 suntikan, risiko dia 92% untuk kita dapat COVID-19. Which is apabila kita katakan risiko yang rendah ini, kita maksudkan adalah ada risiko sehingga nak membawa kepada kematian, risiko sehingga nak membawa kepada kemasukan ke unit rawatan rapi, iaitu bersifat kritikal. Jadi vaksin ini telah menunjukkan keberkesanannya secara puratanya. Perlindungan terhadap jangkitan COVID-19 adalah lebih daripada 90% dengan 3 dos vaksin. Sebab itulah kita perlukan kepada dos penggalak ini. So kita kena jelas kenapa perlu kepada dos penggalak ini adalah berdasarkan kajian dan penyelidikan. Bukan sekadar suka-suka, bukan sekadar ikut negara lain, tetapi berdasarkan kajian yang dilaksanakan di negara lain, kita membuat ketetapan. Dan kita telah menunjukkan, saya akan tunjukkan keberkesanan dos penggalak kepada kadar kematian dan juga kadar kemasukan ke unit rawatan rapi. Dan yang paling penting, dos penggalak vaksin COVID-19 mampu mengurangkan risiko gejala teruk yang seperti saya katakan bahawa kita tidak akan masuk ke kategori 4, 5, iaitu kategori di mana perlu kepada bantuan pernafasan, perlu kepada bantuan dan kemasukan ke ICU, unit rawatan rapi yang kritikal, dan perlu dah membawa kepada kematian. Ia kita dapat elakkan walaupun Delta ataupun Omicron. Kita boleh tengok kematian per 100,000 populasi. Ini data ikut negara kita, iaitu Malaysia. Kalau kamu tengok mereka yang berumur 80 tahun, kalau berwarna biru itu adalah lengkap divaksinasikan dan dapat dos penggalak. Yang warna orange itu lengkap vaksinasi saja, maksudnya dia tak ada dapat dos penggalak, dia hanya ambil dos primer saja. Dan yang warna merah tidak divaksinasi.
kamu tengok apabila kamu mengambil dos penggalak kadar kematian cukup rendah berdasarkan peringkat umur. Umur 80 tahun, kematian tetap ada, rasi tetap ada, tetapi kadarnya semakin berkurang dari semasa ke semasa. Ini bukan keberkesanan dos penggalak terhadap rakyat Malaysia yang mengambilnya setakat ini kerana data ini adalah sehingga 16 Mac 2022. So, siapakah yang kerajaan bagi dos penggalak sekarang? Dos penggalak diberikan kepada individu dewasa berumur 18 tahun dan ke atas. Mereka ini layak untuk terima dos penggalak. Keutamaan diberikan kepada frontliner, mereka yang menjaga pusat rawatan rumah-rumah orang tua, individu yang berpenyakit walaupun umur 18 tahun ke atas, ibu mengandung dan individu yang perlu ke luar negara. Tetapi sekarang pun kerajaan dah benarkan as long as you umur 18 tahun ke atas, you layak untuk terima dos penggalak. Disebabkan ini, bagi mengekalkan era endemik, kerajaan telah menukar status vaksinasi lengkap. Sebelum ini saya dah cakap status vaksinasi lengkap. Kalau kamu ambil AstraZeneca, Sinovac dengan Pfizer, selepas 14 hari je dah situasi endemik. Supaya tidak kembali kepada pandemik, kerajaan telah membuat satu langkah yang terbaik, iaitu dengan pada saat bermula 1 April ini, 2 hari yang lepas, apabila kamu mendapat vaksin Sinovac ataupun Sinopharm, 2 dos kamu tidak lengkap vaksin. Bagi yang berumur 18 tahun hingga 60 tahun ke atas, kamu punya status akan jadi tidak lengkap. Kalau kamu nak jadi lengkap, bagi yang menerima vaksin Sinovac dengan Sinopharm, kamu perlu mendapat 3 dos baru dikira sebagai lengkap vaksin. Bagi mereka yang menerima vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kamu dikira lengkap dikira lengkap jika umur kamu 18 hingga 59 tahun. Okey, kamu terima 2 dos pun kamu dikira lengkap. Tetapi kita sarankan, saya dah buktikan apabila kamu terima 3 dos, kamu punya immunity penghasilan antibody ke tahap optimum, iaitu 99%. So, tetapi bagi mereka yang berumur 60 tahun, walaupun kamu terima 2 dos, kalau kamu tak ambil dos penggalak, kamu dikirakan tidak lengkap. Sebab apa? Kamu adalah yang kita untuk menerima vaksin dos penggalak supaya penghasilan antibody kamu kembali meningkat. Saya dah kata antibody akan berkurang mengikut tempoh umur kita. Semakin tua kita, semakin berkurang antibody kita. Semakin panjang masa itu berlalu, semakin berkurang antibody dalam badan kita. Jadi kerajaan menetapkan walaupun kamu terima Pfizer ataupun AstraZeneca, bagi yang berumur 60 tahun, kamu tidak lengkap vaksin jika tidak terima 3 dos. Okey? Bagi mereka yang terima CanSino, jika kamu terima 1 dos sebelum ini, bagi yang berumur 60 tahun, kamu dikira tidak lengkap jika tidak terima dos penggalak. So, kesimpulannya, langkah yang kerajaan ambil ini adalah untuk menggalakkan pengambilan dos penggalak supaya penghasilan antibodinya optimum dan lantas akan menyebabkan kita berada dalam suasana endemik secara berterusan, iaitu kita tidak akan kembali kepada pandemik, tidak perlu kepada kawalan perjalanan pergerakan dan sebagainya. So, pesanan saya, sebelum menerima suntikan dos penggalak, tidur secukupnya, mengambil sarapan atau makan tengah hari sebelum ke pusat pemberian vaksin. Bagi mereka yang Muslim, ambillah bangunlah untuk sahur jika pada bulan puasa ini, sehat dan tidak ada gejala pada hari vaksinasi. Pakai pelitup muka dan jangan lupa bawa kad vaksinasi sebagai bukti anda telah menerima dos yang lengkap sebelum ini, which is dos primer. So, peringatan juga,
bagi memastikan fasa peralihan ke endemik kita berjaya dengan gayanya, amalkan segala bentuk tindakan yang kita buat sebelum ini. Elakkan bersalaman atau bersentuhan, pakai pelitup muka, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, tutup mulut jika mahu batuk, gerak basuh tangan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun. Elakkan pergi pada tempat-tempat yang sesak jika tidak ada keperluan. Elakkan tempat yang sempit dan tertutup. Jadi amalkanlah apa yang kita amalkan selama 2 tahun ini dengan cara yang betul. Okey. Kerana apa? Kita telah diberikan kefahaman, bergantung kepada kita untuk melakukan perubahan. Itu saja. Ada sebarang persoalan? Terima kasih doktor. Di atas penerangan yang begitu jelas dengan kupasan-kupasan menarik mengenai dos penggalak COVID-19 atau lebih dikenali sebagai booster dose. Diharapkan dengan penjelasan bersama kajian tersebut, ini dapat menangkis andaian-andaian negatif dan juga berita palsu yang saban hari semakin bertambah di media sosial mengenai dos penggalak COVID-19. Untuk pengetahuan, tetamu jemputan kita pada hari ini adalah yang berbahagia Dr. Muhammad Nasaruddin bin Abdul Hamid, iaitu dari Unit Keselamatan dan Pekerjaan Hospital Umum Sarawak. Para hadirin sekalian, seterusnya kita akan ke sesi seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Dengan saya menjemput dan membuka sesi soal jawab ini kepada saudara dan saudari sekalian untuk bertanya dan dengan untuk mendapatkan penjelasan kepada. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Saya Rayani dari KK Sabah. Okey, saya ingin bertanya, macam mana cara kita untuk pandangan negatif daripada masyarakat, macamnya contohnya masyarakat daripada pendalaman macam kampung yang mengatakan kalau kita mengambil dos penggalak macam ada kematian, itu punca daripada dos penggalak. Jadi macam mana kita mau kasih dorang ni kesedaran, maksudnya kesedaran kematian tu bukan berpunca daripada pengambilan kita ambil dos penggalak, terutamanya kepada warga emas. Kadang-kadang contohnya kalau di kampung saya, kalau ada kematian mesti mereka mengalahkan kerajaan yang mengatakan kalau kita ambil dos penggalak yang warga tua, mesti itu daripada punca. Macam mana kita mau mengatasi perkara tu, doktor? So kita ni kadang-kadang kalau kita bercakap, mereka lebih pandai, doktor. Jadi macam mana kita membuka mata masyarakat untuk menyedarkan mereka betapa pentingnya dos penggalak ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Rayani. Ya, saya. Untuk persoalan berkaitan memberikan pemahaman, perkara ini telah berlaku bahkan sebelum penerimaan dos penggalak lagi. Ketika kita nak meyakinkan mereka menerima dos primer, dan alhamdulillah 90% yang sebelum ini ragu-ragu untuk menerima dos primer dan akhirnya menerima dos primer dan tidak ada kematian yang disebabkan oleh vaksin, tidak ada. Yang paling teruk memang ada kesan alergik yang sukar untuk bernafas, tetapi dapat diselamatkan. Okey? So, pertama terlebih dahulu Rayani, kamu kena tengok dengan siapa kamu berbicara. Kamu perlu bahagikan kelompok-kelompok manusia yang ke bumi. Okey? Kita ada pelbagai jenis kelompok. Di antaranya yang saya boleh senarakan adalah golongan yang pertama adalah golongan yang tidak mahu menerima vaksin langsung. Golongan ini yang akan memberikan tanggapan negatif kepada pihak-pihak yang berminat untuk terima vaksin. Okey. So, sebelum itu, kamu perlu menjauhkan mereka ini terlebih dahulu daripada golongan ini sebelum kamu nak memberikan keyakinan kepada mereka. Jauhkan mereka terlebih dahulu. Orang kata buang toxic environment di keliling mereka terlebih dahulu untuk memberikan keyakinan kepada mereka jika kamu mampu. Okey? Jika kamu tidak mampu, kamu perlu memberikan keyakinan kepada mereka.
bertanya kepada mereka. Soalan yang selalu saya rajin tanya kepada mereka adalah, mereka tanya, doktor, kalau terima dos penggalak ni boleh menyebabkan kematian ke? Kalau saya dah terima vaksin, saya salah seorang yang dah terima, orang awal sekali terima dos penggalak dekat Sarawak. Dan untuk mengetahui semua, tanya kepada Sarawak. Sarawak mencatatkan penerima dos penggalak yang paling tinggi di Malaysia, paling tinggi di Malaysia. Rakyat di Sarawak penerima paling tinggi sebab tu kamu jangan terkejut walaupun mereka kamu seperti kamu katakan tadi berada di kawasan pedalaman, tapi sedangkan sebenarnya rakyat Borneo di mana Sabah Sarawak ini lebih mudah menerima vaksin jika diberikan penerangan yang betul dan penerangan yang meyakinkan. Macam orang jual produk saya kata kamu Rayani, kamu boleh tengok mereka sanggup minum jus, sanggup minum ubat-ubatan, sanggup minum ubat raja pil boleh sembuh penyakit tanpa memikirkan sama ada ubat ini berjaya ataupun tidak. Mereka sanggup makan tetapi mereka takut nak menerima vaksin. Sebab apa? Sebab kerana mereka ni telah terdedah dengan media sosial mereka telah terdedah dengan media sosial. Sebab tu kamu kena yakinkan mereka. Cara nak meyakinkan mereka, jika kamu bercakap, kamu perlu ada bukti di depan mata mereka. Manusia ni, dia jenis tak nampak depan mata, dia tak akan percaya. Kamu kena tunjukkan kadar kematian ni macam mana setelah menerima dos vaksin. Macam mana kemasukan ke ICU. Dan tanya dekat diri dia, tak pernah ke dia terima vaksin sebelum ni? Dia dah terima dah dos primer, adakah menyebabkan kematian? Dan government menetapkan untuk terima dos yang ketiga adalah selepas tempoh 3 bulan. Maksudnya waktu yang bersesuaian, waktu yang di mana tidak ada kesan terhadap vaksinasi, jika ada pun menghasilkan kesan yang dan sebagainya. Seperti sebelum ini juga. Tetapi kamu kena katalah kepada dia, kamu kena yakinkan bahawa dia tidak ada sebarang ubat di dunia ini yang tidak mempunyai kesan. Tak mati tak mati, tak boleh kata begitu. Tetapi kerajaan telah orang kata kerajaan telah bertindak secara jujur dengan masyarakat. Apabila masyarakat sebelum dia nak terima vaksin, kita jelaskan kepada dia apa kesan vaksin. Kesan vaksin akan menyebabkan sama ada kesan yang ringan ataupun kesan yang teruk dan boleh juga menyebabkan kematian. Selepas itu kamu kena sign. Tanya balik pada dia, ada tak ubat-ubat yang sebelum ni kamu makan, kamu sign agreement macam tu. Tanya kat pakcik tu, pakcik ada makan tak ubat sebelum ni, ada tak sign agreement macam sign vaksin ni? Jika berlaku kematian pakcik boleh tuntut. Jika berlaku kejahatan yang kekal, kamu boleh tuntut pada kerajaan. Lepas tu dia akan jawab, itu yang saya tak nak ambil vaksin, sebab tu lah saya kata takut mati. Tetapi ingatkan dia balik, setelah dia terima dos primer, adakah menyebabkan kematian? 2 dah dos dia terima. Selepas itu, tempoh masa yang lama diberikan oleh kerajaan, selepas 3 bulan adalah tempoh yang sesuai untuk badan menerima vaksin yang baru, dos yang baru. Apabila kamu kena menyusun atau bicara dengan seseorang dengan keadaan kamu sendiri yakin, kamu perlu penuh dengan fakta dan ketepatan. Jika kamu cakap teragak-agak, tidak mampu meyakinkan orang untuk membeli. Kita perlu cakap dengan yakin untuk meyakinkan orang. Jika kita cakap tidak yakin, kita sendiri ragu-ragu, ada keraguan dan menyebabkan orang sukar untuk beli. Itu golongan Golongan yang paling ramai adalah golongan yang atas pagar. Golongan yang tidak membuat keputusan lagi. Golongan macam inilah kamu perlu bercakap dengan yakin dan memahamkan kepada mereka kebaikan terima vaksin, tunjukkan buktinya, tunjukkan kemasukan ke hospital dan sebagainya, dan ia berjaya. Kamu tak perlu cakap ini kajian daripada Chile, ini kajian daripada US. Mereka takkan percaya. Orang-orang kampung kata, lagi tak boleh percaya orang barat dia kata. Tak perlu. Tunjukkan keberkesanan di Malaysia. Bahawa sekarang tanya dia, macam mana Malaysia boleh beralih daripada pandemik jadi endemik? Kenapa sekarang ni government boleh buka sempadan?
ini? Kenapa keperjayaan vaksin? Government mampu buat ini kerana berjayanya vaksin ini. Jika ia bersesuaian dengan tubuh badan, kita perlu cakap jujur. Kita janganlah jual beli macam produk orang lain. Jamu rapatlah, semua ni rapatlah, semua berkesanlah, ubat ni boleh sihat semualah. Tidak. Itu sikap kita kepada pelaksanaan pemberian vaksin. Kenapa? Orang yang bijak pandai dia akan mempersoalkan keberkesanan vaksin terhadap kerajaan jika kita tidak bersikap jujur dengan apa yang kita berikan. Okey, saya harap itu dapat membantulah saya ni untuk menyampaikan secara yakin dengan apa yang saya bentangkan pada hari ini. Okey, terima kasih doktor atas penjelasan yang diberikan tadi. Terima kasih. Baik, ada soalan lagi sebelum kita menutup webinar kita pada pagi ini? Okey, kalau tidak ada lagi, kita akan menutup webinar kita pada pagi ini. Kita dengan harapan agar hasil daripada ini, daripada perbincangan pada pagi ini, setiap masyarakat kita boleh memainkan peranan penting, terutama sekali kita yang masyarakat malah penduduk dunia secara amnya adalah tanggungjawab bersama. Boleh bekerjasama program bagi menjayakan program imunisasi atau vaksin serta menyahut seruan kerajaan untuk rakyat mengambil dos penggalak yang diperkenalkan atas konsep pencegahan lebih baik daripada perawatan. Konsep pencegahan ini akan mencapai matlamatnya bila sesuatu komuniti menerima vaksin secukupnya dan hanya dicapai sekiranya lebih 90% individu dalam suatu komuniti berjaya dan mencapai imunisasi secara penuh. Dengan itu, tamatlah sesi webinar kita pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian, beringatlah hashtag kita jaga kita, hashtag pencegahan lebih baik daripada rawatan. Sekian, terima kasih dan salam hormat dari kami kepada semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih dokter. Thank you dokter. Terima kasih dokter. Dengan itu, tamatlah sesi webinar kita pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian, beringatlah hashtag kita jaga kita.